السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada perjumpaan kita sekali ini sebagai perjumpaan mingguan dengan kehendak izinan daripada Allah Jalla Jalaluh, boleh sama-sama kita meluangkan masa untuk sama-sama kita pelajar, untuk sama-sama kita belajar mata pelajaran kita daripada caranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerukan akan manusia. Bagaimanakah Nabi kita alaihi salatu wassalam dia serukan manusia sebagai orang yang beriman kepada kebaikan dan orang yang belum daripada beriman kepada mereka itu mentasdikkan, membenarkan apa yang Allah Jalla Jalaluh mengajakkan mereka itu di dalam Al-Quran. Malam ini kita belum daripada kita nak pergi daripada alasan-alasan yang ada di dalam kitab kita ni, iaitu alasan yang dapat daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam yang wajib kita bawa dasar kita nak beragama menujukan kepada syurga Darussalam, pastilah kita kena gantung kepada dua dasar sahaja, tidak tiga. Yang pertama, Al-Quranul Karim sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lafaz serta makna kedua-dua daripada Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua iaitu sunnatun nabawiyah, sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai syarahan, sebagai
penerangan bagi ayat Al-Quranil Karim daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Cuma hadis Nabi ni lafaz dia tu perkataan Nabi, tapi tunjuk hajar daripada maksud hadis itu adalah wahyu juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah dengar pada kisah yang telah lepas, kata Allah Subhanahu wa taala akan mencerahkan muka-muka mereka yang mendengar, mereka yang dengar akan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa nak bercahaya, kerana cahaya ni berhajat kepada kita di dalam hidup dunia dan di dalam hidupan alam barzakh dan menuju terus kepada alam akhirat, pasti nak kepada cahaya daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka cahaya kita nak hasil, nak dapat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, hendaklah kita dengar dengan telinga kita yang Tuhan beri kepada kita ni, iaitu akan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang lalan ini, makna tengah-tengah kita duk sahuti akan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi dia, kita nak dengar satu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menyatakan kepada kita faedahnya, kelebihan orang yang mengajak kepada ajaran Allah dan orang yang nak calonkan diri dia sebagai pendakwah, bagaimanakah dia tadi itu hendak mulia oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka itu. Di antara hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Ilm daripada Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia nak rayak kepada kita. Dia katakan, man, barang siapa da'a ila hudan, barang siapa mengajak manusia kepada cahaya. Hudan-hudan ni makna pertunjuk. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap dengan ini perkataan? Tak ke manusia tu kuasa nak jalan klik rumah dia, nak jalan pergi kepada pasar untuk cari perniagaan, cari rezeki yang halal dan sebagainya. Semua tadi itu manusia celak mata belaka. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi rakyat kata, man da'a ila huda. Barang siapa mengajak seorang tadi itu kepada cahaya. Cahaya di sini bukannya daripada kebanyakan hak orang duk faham. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyata di dalam Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Allah Taala waktu turunkan Quran sebagai pertunjuk bagi manusia. Pertunjuk bagi manusia ni mana lagu mana? Yakni daripada urusan hidup manusia ambil dalam dunia terus kepada alam akhirat yang kekal abadi. Bahkan Tuhan raya pula belum daripada dia nak mari pada ini dunia ni, dia ada dek mana, asal usul dia mari daripada mana. Semua tadi itu menupangkan akan ilmu yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Itu dengan cara umum. Hudan linnas, pertunjuk bagi sekalian manusia. Adapun dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyata kepada kita dengan cara khusus. Zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Yakni dimakian itu kitab tidak syak lagi kita kata dia tu datang daripada Allah Jalla Jalaluh. Hudan lil muttaqin. Pertunjuk bagi orang yang beriman, yang duduk di atas garisan, yang dia duduk di atas bantasan. Itu makna al-muttaqin. Kalau gitu di dalam Al-Quran, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyata bagi kita yang ada dua hudan.
Hudan mula-mula yakni pertunjuk pesing umum. Yang kedua, pertunjuk pesing mana? Pesing khusus. Semua tadi itu berhajat manusia kepadanya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat lain, Tuhan kata mana? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Taala mengajarkan manusia apa yang mereka itu tak mengetahui. Kalau gitu, hidayah tadi itu berhajat kepadanya. Sebab itulah Allah Ta'ala kata dalam ayat lain, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah Ta'ala ni jadikan kita, kama dia Tuhan menjadikan semua perkara yang kita berhajat kepadanya. Lepas pada tu Tuhan tunjuk cara kita nak guna pakai. Semua tadi itu, apabila kita berasa lapar, kita pergi cari makanan yang tak mudaratkan diri. Man 'allamakum? Siapa yang mengajarkan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita sakit, kita cari cara untuk kita nak puabat daripada sakit. Man 'allamakum? Dia yang mengajarkan kita, ayuhan nas. Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila kita itu tipu sakit dan sebagainya, Allah Ta'ala lah yang menyembuhkan dan sebagainya. Ini nak kita faham kata, hidayah tadi itu semua daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada daripada yang lain. Sebab itulah, apabila kita dengar lafaz hidayah, hidayah ni makna pertunjuk. Pertunjuk ni ada makna am, ada makna khas. Ada pun makna khas, bukan sekadar yang mengajar cara nak pakai hidup di atas dunia ni sahaja. Tak. Bahkan Tuhan mengajarkan orang yang beriman lebih teruk daripada tu lagi. Sebab gapo Allah Ta'ala ni mengajar pada orang beriman lebih daripada Tuhan mengajar hidupan dalam dunia. Kerana hidupan akhirat bagi orang yang bertakwa, inilah apa yang hidupan yang sebenar. Wa innal akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Hidupan akhirat itulah iaitu hidupan yang sebenar, hidupan yang tidak menemui dengan mati dan sebagainya. Hak tu hak sungguh. Tapi saya kata lau kanu ya'lamun, jikalau mereka itu mengetahui. Tapi banyak orang tak tahu. Dengan sebab itu kita apabila dengar kalimah hudan-hudan ini, kita nak mengajak manusia tadi itu kepada hidayah ni. Hidayah hak mana? Hidayah tu menujukan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat nanti. Lepas tu syurga tu hanya bagi siapa? Jadi bagi al-muttaqin, hak Tuhan royak tadi itulah. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terceda untuk hak puak ni. Maknanya qala subhanahu wa ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Cepatlah kepada jalan ni maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta apa Tuhan cepat sikit. Sebab kita ni banyak salah dengan Tuhan. Wa innakum tukhti'una fil laili wan nahar. Kamu tadi itu kata dalam hadis kursi, kamu itu salah dengan aku ni siang malam. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka hendaklah mung tu minta tutup daripada aku keampunan, aku nak apa bagimu. Lalu Tuhan suruh kita cepat kepada maghfiratin min rabbikum. Lepas tu sekadar tu ke? Tak, apabila kita tak adanya dosa, habisnya daripada kemerkaan Tuhan sebab kita nak kena merkah sebab ada dosa. Wa jannatin, dan kepada syurga. Arduhas samawat wal ard u'iddat lil muttaqin. Luah mananya syurga ni? Tuhan nak banding yang nak kita nampak. Syurga luah mana? Luahnya langit bumi. Kalau hubung langit dengan bumi ni, luah lebih pada tu lagi. Nak nampak gambar. Tapi kita ingat satu perkara. Dalam syurga, apa hak Tuhan royak dalam Quran? Sekadar nama. Ada apa hakikat? Tak serupa dengan hak kita pernah dengar, hak kita pernah lihat, hak pernah kita tadi itu telitah di dalam hati. Ingat ni benda ni. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak dalam hadis kursi daripada Allah Jalla Jalaluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, "Addattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar."
Aku sediakan bagi hamba aku yang berbakti dengan ajaran aku, makna duduk di atas garis set, barang yang dia tak pernah dengar dengan telinga, tak pernah lihat dengan mata, tak pernah telitah di dalam hati. Tak pernah telitah dalam hati. Tak pernah tengok, tak pernah dengar. Allah Ta'ala ayat dalam ayat lain surah Muhammad, "Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, fiha anharum min ma'in ghairi athin, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu, wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribin, wa anharum min asalin musaffa, wa lahum fiha min kulli thamarat, wa maghfiratun min rabbih," ila akhiril ayat. Umpama syurga ni, ada dalam itu beberapa sungai. Ada sungai pesing air yang kita minum tadi itu tak ada harga lepas pada tu. Ada sungai dalam tu susu yang tak berubahnya, tak jadi basi. Ada sungai arak yang kita minum dia, dapat kelazatan. Ada sungai dalam tu sungai madu, apabila kita minum dia dan makan dia dan sebagainya, dapat kebaikan. Ada walahum fiha min kulli thamarat. Ada beberapa buah dan sebagainya. Apa tak biasa dengar kalau mana? Kita tak pernah tengok arak. Tak biasa dengar kalimah arak. Kita tak biasa tengok nisai madu. Tak biasa minum nisai madu. Tak biasa tengok. Tak biasa telitah dalam hati dan sebagainya. Semua ada belakang. Pak Allah Subhanahu wa taala royak kata, "Addatu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kok mana pula? Nampak belawai lah di antara ayat Quran dengan hadis kursi sama-sama wahyu Tuhan belaka. Maka datangnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Abdullah bin Abbas kata, "Syai'un dzakarallahu fil Qur'anil Karim minan na'imil jannah laisa laha illa al-asma'." Ya kata. Satu perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran dia daripada nikmat syurga semua, tidak ada bandingi malaikat sebut nama sahaja. Jadi semua hal Tuhan nak cedek bagi kita, tak ada jalan nak jadi super dengan kita dok kecak, dok pernah lihat, pernah dok dengar, pernah dok telitah hati, dok atas pada tu adhafan kathirah. Banyak ada tu lagi. Maka apabila kita tahu kata kita ni disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala benda sebegitu lalu daripada nikmat, maka kita nak buatlah mana? Maka kita nak calung diri kita duduk tak dalam tu. Nak duduk ke tak di dalam jalan ni hak Tuhan cedekkan bagi kita wa'iddat lil muttaqin tadi itu? No. Sekarang lah ni alhamdulillah, hadza bi fadlillah lana wa lakum, kita boleh faham agama Islam, kita boleh beriman, kita yakin kata di sana ada akhirat, kita yakin di sana adanya gatub gani, semua hak Tuhan berjanji, kita beriman belaka daripada rukun iman yang 6. Maka kita tak pandai sekadar tu. Sekadar kata aku ni beriman saja, la yakfi, tak ada. Panawa lagu manawi pada nak calonkan diri kita sebagai pendakwah yang nak mengajakkan manusia yang belum daripada beriman, belum daripada faham Islam hak betul, nak mari kepada jalan ni, hak ni. Sebab apa? Sebab kita nak dapat apa kalau kita buat kerja lagu tu? Ni masuk dalam hadis yang kita dah baca dalam muqarrar dakwah kita. Man da'a ila hudan, barang siapa mengajak manusia kepada cahaya, kama kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Ni hak kita dak buat. Orang dah jadi pendakwah, kalau kita tengok, kalau kita otak madi. Apa makna otak madi? Yakni otak nampak pada muka. Seumpama orang tak beriman. Kalau orang tak beriman ni, dia tak akan semua kita. Daripada kalangan orang tak beriman ada dalam negara kita, bukan kita sayang dengan dia. Tapi dia tak akan semua kita, dia tak tunduk pada kita. Kalau kita pakai, dia tak molek. Kalau pakai, dia nampak huda-huda, tak molek tu, walaupun kita mulia setara mana, dia tak akan beri harga pada kita. Sebab tu dalam Islam kita, penting dipakai, pakai jadi bersih. Wa thiyabaka fatahhir, pakaian kita kena bersih. Allah Taala kata, atau Nabi kata dalam hadis sahih lagi, innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah Taala itu elok dan dia suka pada benda yang elok, kita pakai molek. Jadi mereka ini dia tak akan nampaknya harga seseorang, mereka duduk di pakaian, duduk di kenderaan, duduk di
pitih dan sebagainya, hari pesening, barulah dia itu kehormatan. Orang umpama tu, dia tengok kepada pendakwah kata, orang Islam ni dah. Duduk dalam masjid, mari semaya 5 waktu, terkadang tinggal kata kerja untuk mari semaya 5 waktu, dia pergi kaji kok negara Arab ni. Sebab negara Arab ni golek-golek lah. Golek-golek ni apabila siapa Allahu Akbar, ya tutup. Tutup mudah-mudah gitu. Kita pergi ke Mekah belah tu. Ya tutup kedai dia, pergi semaya dulu. Jadi puak ning ni, puak-puak hak pesen kata Madiyah ni, ya mari tengok. Dia duk mikir kata, orang Islam ni, dia nak gapo dia? Dia buat muskil terhadap diri dia sendiri. Dia kata gapo orang Islam? Siapa masuk, dermakan harta benda untuk mengajak manusia kepada agama dia. Kalau tempat orang putih ramai. Hari ni kita boleh tengok. Dulu kita tak boleh tengok, dulu kita tak pergi. Ya semaya, bucu-bucu gitu. Askar mari, demo ni duk rokok-rokok, sujud-sujud. Gapo dia ni kata. Terkadang buka hang, besar ni boleh. Lepas tu hari kitab-kitab terjemah, halawi peri. Dalam bulan Ramadan, beri makan kepada orang yang bukan Islam, beri peri dan sebagainya. Apabila sampai waktu dan dia berasa pening. Dia boleh labak gapo ada uang. Gapo dia boleh. Orang madi akan mikir balah tu. Tapi orang Islam yang mikir seumpama ni. Nak beza, setagi kita nak buat beza, muqaranah tengok di antara dua. Orang beriman yang mikir seumpama ni. Umpama mana? Barang siapa mengajak manusia kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala, nascaya adalah bagi dia tadi itu daripada ganjaran seumpama ganjaran mereka yang ikut akan dia. Allah. Kalau kita orang Islam, kamada kita mengajak pula orang yang bukan Islam masuk Islam, kita akan dapat semua amalan kebaikan yang buat tu naik di atas nengaca timbangnya kita di hari akhirat nanti. Dengan tak rugi hak daripada orang hak buat amal tadi tu, walaupun sedikit. Ya nampak situ. Orang madi ni, orang hak tak pesen kata ukur pesen tu, tak nampak. Sebab apa? Ya kata kalulah kita beri demo, apa kita nak hasil? Ya kira dengan kacamata sekaligus. Sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari nak basuhnya cara mikir madi masa dia tu. Sebab zaman jahiliyah, zaman Nabi duk dakwah ada 5 puak. Di kalangan sekelilingi Nabi ada 5 puak. Kita ingat molek. Yang pertama, al-madiyun. Madiyun ni makna puak mana? Yakni puak tak buat kerja kalau tak nampak muka. Sebab tu dia kata puak sahabat ni tak ada akal fikiran. Yathakun, mereka ini suka terhadap kata apa menurut turut Muhammad turut belakang. Sehingga Amr ibn As, salah seorang orang tulisnya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia pergi jumpa dengan puak-puak musyrikun. Kunta taktub kulla syai'in min Muhammadin min Muhammad ibni Abdullah wa anta ta'lam annahu basharun mithlak. Mutulih belaka daripada apa hak keluar tu baik pada Muhammad. Sedangkan Muhammad umpama mung ni. Manusia seperti mung. Allah. Apabila kita dah buat kerja molek-moleknya kena coba lagu tu kenanya gonjel lagu tu, lagu mana jadi? Amr bin As rasa getah hati. Lepas dah tu tak kalah. Ni makna kata masuk ugon, tak kalah. Tapi tak kalah ngok pergi jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara. Muskilah gapa-gapa kembali kelik pada sahibul muskilah. Muskilah gapa-gapa ni ada orang dok kata Nabi Muhammad ni manusia. Aku dah tulis ni boleh jadi dia salah, boleh jadi dia betul. Seumpama mung ya. Gi jumpa Nabi Muhammad. Mari dengan muka keruklah sikit sama main muka senyum. Nabi Muhammad kata, "Mung jadilah mana hari ni ada gapo? Indaka syai?" Di sisi mung tu ada gapo musibah, gapo berlaku dengan mung? Dia kata, "Dak,
sami'tu min fulan ibni fulan yaqul annaka bashar. Yaqul bi kalamin ka kalamil bashar yukhti wa yusib. Aku dengar kata ia kata padamu ni manusia. Memang Nabi kita manusia. Ana basyarum mithlukum. Kami itu wahyu seperti itu, kami itu manusia seperti kamu. Lalu Nabi pun duk dengar ni adab kita, cara kita nak menyelesaikan masalah. Dengar. Kita kadang nak berasa hati demo ni hati yang besar. Hati orang sahabat Nabi ni mula-mula sekali besar habis pada bulan lagi hati dia. Luka sikit-sikit tu, glesek sikit-sikit tu, dia tak kira mula dah. Cuma ni usah berat sikit. Tak masuk sangat dalam hati, tapi dia berasa kata, nak ditanya Nabi. Ditanya. Nabi pun kata, ma kharaja min fiyya ana illa haqqan faktub ya Amr bin As. Tak keluar daripada mulut aku ni, malaikat benar-benar, tulislah sebagaimana mulut tulis dah. Baru dia tulis semula. Jadi puak mula-mula, puak Madiyah. Orang panggil Madiyun. Yang kedua puak mana? Yakni puak Ad-Dahriyun. Dahriyun ni, puak yang gantung kepada masa. Ya puak ni puak Dahriyun ni puak mana? Puak tak ingat budi basa. Kau orang wi makan ke dia, kau tu yang ingat. Apabila habis dah, hancur dah benda yang makan sudah, dia tak ingat gapo sekarang. Itu Madiyun. Itu Dahriyun. Dia tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata Tuhan royak kata mung tu akan kembali kelik semula, hidup semula, dia tak beriman. Hingga dia kata wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Aku tak hidup, tak mati, tak binasa, tak kekal, tak ada dan sebagainya, tak kerja naik tagih ataupun turun. Masa sahaja, hak lain tak ada. Itu kumpulan yang kedua. Hak Nabi kita kena pergi dakwah. Kumpulan mula-mula Madi. Masa tak ada Madiyah ni kita kena kecek suku. Hak Markisi hari panggil. Kalau bahasa baru ni ada bahasa dia pula. Hak pesening lah banyak sekali. Zaman kita pun bukan sikit ni. Pakai Madiyah Ad-Dahriyun. Dahri. Yang ketiga musyrikun. Puak kumpulan yang ketiga. Al-musyrikun. Puak musyrikun ni puak mana? Yakni puak-puak yang menyekutu Allah. Ya ada Allah, tapi yang menyekutu Tuhan. Nabi kena pergi perap juga puak dia. Kena pergi cara juga puak dia. 4 dan 5, Al-Yahud, kemudian An-Nasar. Tu 5 puak depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas kita duduk dalam negara Pahuwa Tanah Tam ni tak ada pelik hak tular ya. Ada agama tu. Tapi alhamdulillah orang agama tu semua tu pilih orang Islam kita jadi ketua. Pas pilih orang hak sesuai duduk situ pula. Jadi mereka tu nampak tajam mata mereka. Kata hak mana nak pimpin dia tu jadi sesuai. Bah kalau kita orang Islam tak nampak harga, tak nampak geliga jadi geliga, nampak berat. Nampak tak tu? Ini tempat yang kita kena i'malul aql, gunakan akal fikir. Kalau gitu, apabila ada depan Nabi ni 5 puak, Nabi nak buat lagu mana? Nabi, dia tadi itu, buat kerja, mula-mula, dia dulu bangun di atas lutut dia. Ni cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bangun di atas 2 lutut dia, orang panggil sangan. Ini hak duk kecek ni. Dia buat dulu. Apabila dia buat, jaya, dia mengajakkan orang, suruh buat seperti dia, nak jaya seperti dia. Sebab tu dia kata, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Seumpama orang yang ikut dengan orang yang mengajak tadi tu 2 ganda. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Tak ada jadi kurang dimakan itu pahala daripada pahala mereka sesuatu pun tak ada. Nak faham lagu mana di sini? Yakni dalam masalah kita nak kerja agama ni, pasti kita kena ambil hadis ni tak depan kita.
Hak depan untuk apa? Sebagai pemandu bagi kita. Cara kita nak guna gia dakwah kita lagu mana? Ya kena ada di sini. Padahal Islam kita ni, ya tak sah. Nak kita semua. Daripada masa kita ke, daripada harta kita ke, daripada tanah kita ke dak. Ya nak kita tadi itu, serabuk daripadanya. So, umpama Tuhan ambil zakat 2,5 tu lah, daripada 100. Nak kita faham. Supaya kata kita nak kerja, adanya alasan. Cara nak tarik lagu ni kan. Jangan ambil hadis ni, hadis Sahih Muslim. Rakam 2674. Kita tengok boleh, Sahih Muslim hak mana atas muka bumi ni, catat balah ni. Demo kata hadis Sahih Muslim ni, tebal mana Tok Guru? Ni. Anak murid bagi Imam Bukhari. Hadis dalam tu darajat secara mana? Talaqqat al-ummah bil qabul. Semua ummah pakat terima belaka. Sampai ke sekarang dan lagi akan datang sampai kiamat nanti, tak ada pia nak boleh tindih Imam Bukhari dan Muslim dalam dunia ni, tak ada. Padahal dengan Bukhari Muslim hak tu. Allah Tuhan kalau dia nak akak orang tak sadut jijak, dia tak turun. Ingat, kita duduk dalam medan dakwah terutamanya, masalah jijak gi mari, bergadah gi mari, tak sahwat kanu. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak akak, dia royak lagu tu. Allah royak. Di mana? Dalam Quran. Mananya? Qala Allah jalla jalaluhu, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Bagi yang Tuhan nak buka jalan, nak akak seseorang, fala mumsika laha. Tak ada pia boleh nak sekat. Nak sekat tak boleh. Tak. Hak Tuhan tak saya buka, tak sah pia nak buka. Tak terbuka. Kita yakin. Apabila kita ada moga ni dalam hati, nak buat kerja agama sedap sikit. Orang Allah tangan jabat salah, kita Allah. Bukan demo Allah, kita paling belakang gitu. Lah. Amo pergi semaya, apa nama Tuan Guru Syekhul Islam hari ni yang meninggal di Segara. Kita kata kita tengok maaf dah yang sebut dah, kita sebut dengan cara umum. Ada Tok Guru besar, hebat. Dunia apa aku dia. Allah tangan, ada orang tak say Allah. Apa dia lah tu? Tengok bukan tak nampak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, ibtisam wajhaka li akhika sadaqah. Tersenyum saja muka tadi itu kepada saudara kita, sedekah dah. Apatah lagi kita berjabat saleh. Tasaqata minhuma az-zunub ma tamassaka hakaza. Nabi kata, apabila kita pegang tangan dengan saudara kita, jatuhnya, gugurnya dosa, selama mana kita pegang tangan lagu ni. Apabila kita Allah tangan, dia mahu tak say Allah. La ilaha illallah. Ini nak ayat kata kita tak faham ayat Quran sana. Terkadang balik lepas pada semaya, kita baca doa Nabi kita hajat. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'at. Tidak ada benda hak Tuhan nak ada orang nak sekat. Tak boleh. Ataupun Tuhan tak sewi, orang nak beri. Tak boleh juga. Kita baca tapi kita tak faham. Hak ni muskilah. Hei orang-orang petani, hei orang-orang Nusantara, kita jangan malu muka. Kita ni adalah tempat yang beripung gedung para ulama. Anak cucu orang alim ramai tanah kita ni. Madinatul Salam kita ni pun terpocok, terbina di atas bumi Fatani. Bukan lain. Sah dengan undang-undang, sah dengan agama, sah dengan segala-gala sah. Kita jangan memalukan muka kita. Kenapa memalu? Yakni kita dakwah kata aku tak faham ajaran Tuhan, ajaran Quran, ajaran hadis. Apabila tak faham situ, kita nak giwi bahagia apa ke orang. Orang duk buat warak hari ni. Maaf dah dia. Duk buat warak. Quran hadis hamba tak faham, tapi hak lain faham. Apabila Quran hadis tak faham, hak lain faham, gini kita nak kecek mudah. Kenal sekadar anak, kenal sekadar sayang, tapi mak pak dia tak kenal. Pas nak pergi hubung pertalian saudara di antara keluarga belah mana?
Kita kena lagu tu. Ya kena sampai ke humi lagu mana, mari mana. Itu Islam kita aja. Sebab itu kita nak faham kata agama kita adalah agama ilmu, bukan agama kita tak tahu. Sebab tu hamba rakyat semalam, mengajar semalam. Orang Yahudi, orang Nasara, dia faham terhadap Taurat dan Injil, Zabur, Tuhan waktu turun kepada nabi-nabi mereka. Faham. Kita sebagai orang Islam, kita tak faham. Boleh jadi macam ni. Kita sebagai orang Islam lebih daripada mereka berlipat ganda. Sebab tu orang Yahudi benci terhadap orang Islam kekok mana. Tak, dia berdeki. Hasadan bainahum. Dia berdeki terhadap Nabi kita. Sedangkan dia tahu kata Nabi ni Nabi sungguh. Bukan dia tak tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Tuhan kata. Mereka ni kenal Nabi ni seperti dia kenal daripada anak dia. Tapi mereka hak rugi, iaitu mereka tak beriman dengan Nabi. Lah kita sebagai orang Islam nak duduk atas dunia ni apa hari? Kalaulah kita tak isinya diri kita dengan ajaran Tuhan, kita nak duduk apa hari? Di sinilah hati kita sebagai pendakwah kena luas. Nampak tu tak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan. Nabi Muhammad kata, "Sil rahimak man qata'ak." Sil man qata'ak. Itu hadis sahih. Hubunglah tali yang persaudaraan walaupun orang tu tak sebaik dengan kita. Allah. Ya nak ikut kita tu waktu turun. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, man kana fi qalbihi zarratin min kibr la yadkhulul jannah. Barang siapa adanya sebesar biji sawi berasa takabur dalam hati, orang ni tak terik, Tuhan tak masuk syurga. Tak masuk syurga. Gapo mana takabur ya Rasulullah? Takabur makna gana ya Rasulullah, nak tahu juga makna daripada Nabi. An-Nabi alaihi salatu wasallam yaqul, at-takabbur al-kibr man batara al-haq wa ghamtun nas. Itu makna hak sungguh takabur. Mana gana? Takabur orang tolak benar-benar. Tahu benar-benar tolak. Itu takabur. So, wa ghamtun nas. Apa makna ghamtun nas? Makna orang suka mengejek kepada manusia. Orang suka mengejek pada manusia, orang suka pelekeh pada manusia. Ini orang takabur. Allah Taala tak masuk syurga umpama. Maka kita kena kikihkan hati kita. Jangan ada benda tu belum daripada masa hak Tuhan nak ambil kita pergi. Terkadang kita apabila kita masuk duduk di dalam suasana pendakwah ni, tak jadi kita boleh tengok keadaan lagu mana. Cuma nak satu. Kita nak jadi pendakwah ala basirah, di atas basirah. Basirah macam mana? Iaitu sunnah Nabi kita memperlaksanakan lagu mana. Hak tu hak kita nak ngaji sirah tu. Ni sebagai muqarrar sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma kita ambil satu bab. Apa? Cara dakwah Nabi. So lagi, wa man da'a ila dalalatin. Barang siapa mengajak manusia kepada jalan hak sesat. Allah. Dalalah. Dalalah. Apa makna dalalah? Yakni tiap-tiap perkara yang menyalahi ajaran Tuhan. Itu dalalah. Dalam hadis lain, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa menghidupkan ataupun menghiaskan diri dia, jalan ni hak tak kena, tak molek. Itu mana dalalah. Janganlah kita. Jangan calung diri kita sekali hidup dalam dunia ni, masuk di dalam gulungan ni. Jangan. Sebab apa? Sebab dosa ni apa panggil dosa jariah. Supaya pahala jariah hak mula-mula saat ni. Apa mana jariah? Mana dia berlari. Tuai dalam kubur, dosa duk masuk dalam banci tiap-tiap pagi, tiap-tiap teh. Allah. Sebab tu kita hari ni, orang-orang Islam, belum pada nama internet, belum daripada nama Facebook, main live, main gatub gani, mengaji biarkan molek dulu.
Terkadang benar kita hatagi lekat di atas nama kita duk atas udara tuai mati pahlik sana dah. Dosa duk masuk banci dia tiap-tiap pagi tiap-tiap teh. Sebab kita tak beramal dengan ayat Quran. Ayat mana? Ayat tu ayat ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang yang beriman, apabila datang pada kamu orang yang royak khabar daripada kalangan fasik, fatabayyanu, nyata melek dulu. Ayat itu riwayat lagi, qiraat lagi, fatathabbatu, tetap dulu kata sungguh kedak. Hari ni share Facebook, muja orang-orang tua kita tak pandai, okeylah tak apalah hak pandai. Share juga. Share. Masuk dalam tu, masuk dalam ni. Kena tak kena? Aku tak tahu aku pandai share. Lah. Tak boleh lagu tu. Sabit. Mula-mula sekali, tengok molek, baca. Leng kamu tu mari di mana. Sebab hari ni, sebagaimana kita maklum dah tahu, cara putar belik, bukan sekadar bawah meja, atas udara. Nak punahkan akal fikiran kita, melalui qamun hak masuk dalam diri kita, maklumat hak masuk dalam diri kita, benda hak salah dan sebagainya. Kana alaihi minal ithmi mithlul athami man tabi'ahu. Nescaya terdapat di atas dia daripada dosa seumpama dosa-dosa orang yang ikut jalannya dia. Supaya tu. Ya dosa dia, lepas tu dosa orang hak lain pula. Hafsah sekali kita sebagai pendakwah, jangan sama sekali kita menakuti orang masuk pada dua ajaran Alkitab dan Sunnah. Jangan. Hari ni alhamdulillah, sama ada aliran mana-mana pun di fatani kita ni, baca dah tafsir. Tafsir tu, tafsir ni, tafsir tu, tafsir ni, boleh baca dah hari ni. Tahun 2000, lepas pada 2000, hak kita duduk ni 2023 dah sekarang lala ni. Boleh dengar tafsir Tok Guru tu, tafsir Tok Guru ni, tafsir Tok Guru ni. Boleh dengar. Adalah kita kata 90%. Tapi 40% lagi ni, hak duk bela benda hak tak tahu dia tu ya saya. Pasal dia saya, benda gelak dia saya. Okay? Ya saya, sebab dia pasien kata biasa duk lagi gelak ni, ya saya juga benda gelak-gelak ni. Nah, dia suka pada warna hitam, katik dan sebagainya. Sia dia. Kena sia dia, jangan kita lagi. Itu dia lah. 40% lagi ni, tahu ke tak? Fatihah yang tak tahu nak makna apa. Al-Fatihah duk baca tu. Bacalah camalak di lidah. Apa makna? Tak tahu. Bahawa nak oyak wit tahu. Jangan. Demo tak sampai pangkat. Oh, nak oyak lagu mana? Ya kat tangan kita. Subhanallah. Ini orang yang kata, merugikan diri daripada nak menerimakan ilmu pengetahuan yang baik. Rugi. Kita jangan pituaing. Buka diri. Jangan katuklah. Dengar dulu. Kita ada akal fikiran ke? Ada ilmu pengetahuan. Ada hak boleh kita tanya. Kita dengar banyak sikit. Gapa dia? Tu dia. Kalau kita caiwik cara nakyan, kita boleh tengok. Perut caiwik cara nakyan naikkan rafang. Kita tak faham ke masalah. Makna lagu mana? Makna kita nak buat gapo-gapo, ukur dulu nak akal fikiran kita. Cuma orang-orang mengajar, jangan akak lambang kata Quran hadis dasar kesesatan, jangan buatlah tu. Barang siapa kecek dengan itu perkataan walaupun kosak lagu mana pun, la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Dosa tu masuk semua dalam banci kita selama mana orang dengar akan itu perkataan. Apa? Apa boleh salah orang kecek kata Quran hadis ni dasar kesesatan. Lima kenapa? Kerana menyalahi Quran. Hai? Menyalahi tu Tahu ke tak? Kalau kita tak baca Quran, tak hafal Quran, tak mengaji tafsir Quran, memang kita tak faham Quran. Kalau kita mengaji bobo pada dalam arti kata sekadar-kadar hak kita nak tahu sahaja, ia tak merangkumi. Quran kita ni kita nak buatlah mana? Wi jadi licin molek. Nak banding wi apa? Terkadang orang kita hak bijak sana boleh pergi jawab teh, boleh pergi negeri, boleh pergi gapo, orang nak jadi pemberontak dalam negara dia, dia kata biar keduk.
Orang ni seumpama ikan karing duduk dalam jebur hak sai, jebur pasal mana? Botol hak pasal tengok nek tu nek ni boleh. Tengok ikan karing, tengok lek ni pun nampak, tengok lek ni pun nampak. Habis licin nampak. Sebab tu dia tak ada takut nak buat gapo, nak naik ke, nak turun ke, nak kanan ke, kiri ke, ikut. Dia tahu perlaksanaan. Apabila tahu, Rusia pecah. Apabila pecah, tak jaya. Maka Islam kita ni nak wijaya, dia tak supah saat ni. Lah mana? Quran semua tadi itu kita kena tengok belakang. Sebab tu hai pemuda-pemudi hak ngaji agama baru-baru ni, amun nasihat, hak duk di Madinah pun baik. Duk di Makkahul Mukarramah pun baik. Duk di Mas, duk di Urdun, duk di Sudan, duk di Pakistan, duk di India. Semua orang ngaji agama, ngaji itu ngaji, masuk dalam ayat kata, وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Masuk di dalam itu, apabila kita klik pada tanah air kita bawa selekar ilmu pengetahuan, mari tahu pakta kita. Supaya apa? Supaya kita nampak dalam Quran yang nak gapo, yang nak gapo, yang nak gapo. Quran ni kalau kita tak hafaz buah tak sahaya. Sekurang-kurang sebagaimana amal nak ulas sini. Sekurang sikit sekali ilmu pengetahuan yang kita dapat, yakni Quran kita kena mulimman mengatasi menguasai dia sekadar 30 juzuk. Nyak tu sikit sekali dah tu. Sekurang-kurang ilmu kita, hak kita mengaji agama, Quran 30 juzuk, ambil di awal hingga akhir kita mengaji makna dia. Sehingga ulama sekarang dia kata, sekali pun kita tak ingat Quran, tapi kita boleh buat amal dalam isi kandungan ayat Tuhan tu, sebagaimana Tuhan nak muka kata kita mengaji sungguh, masuk dah dia min ahlil Quran. Bah kita dapat, kalau kita dapat ahli Quran, dapat apa? Tahu ke tak ahli Quran ni pangkat secara mana? Musnad itu. Imam Ahmad ibn Hanbal riwayat dalam musnad dia. Dengan sanad yang sabit pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Puak Quran ni adalah ke VIP bagi Allah. Hak Tuhan tertentu puak dia. Ha, tengok. Pak kita tak say ke benalah tu. Terkadang kita terikat dengan dunia ni siapa kata nampak gapo. Terkadang kita nak pada pangkat dalam atas dunia ni, siapakah kita wak segala-gala. Buat aku. Nak ke? Kita nak sangat ni thumbnail tu umur 77 dah. Setengah 87, setengah 93. Nak. Tak boleh. Lah lama nak nak sini. Apa sangat? Antum ayuhan nas minat turab wa ila turab ta'udun. Wa minat turab takhrujun. Kita daripada tanah, lepas pada tanah, tak main duduk atas dunia ni sebentar. Klik situ semula, akan tubik pada tu juga. Tu nak kita faham kata, kita kalau kita tak tahu sungguh hakikat ni, kita tak ada harga lepas sikit. Kita tak ada harga. Hak naknya, al-ujur, pahala. Hak kita takut, al-atham, iaitu dosa. Tu. Buat apa? Karena benda ni kekal. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali dia kata kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dia katakan, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am." Allah. Ngamal sini. Ada orang pernah dengar dah, tapi hak ni hamba nak kupas sikit. Hari ni, masa dia lah, kotu kuning. Mari petanding saat ni, klik pula jalan. Tadi gis gora, jadi terkis dalam akal fikiran hari ni tak serupa dengan minggu lain-lain. Tapi amanah usaha lah. Kerana ini adalah kewajipan. Kalaulah kita, dapat dengan cara 100%, amal akan kupah tubik pada ini masalah ni, adalah darajat dia sebagaimana hak Tuhan beri itu, insya-Allah. Cuma hari ni, malam ni kita nak buat tubik
qadar mana apa yang kita nak nampak dulu. Fa wallahi Nabi kata, demi Allah bahawa seorang itu menghidayahkan hidayah kepada jalan Allah. Seorang kita hidayah. Mana kata kita mengajak orang wipah agama Islam wipah kena seorang. Ataupun orang hak bukan Islam masuk Islam seorang. Khairul laka min humurin ni'am. Min humurin ni'am. Lebih baik bagi kita tadi itu lebih daripada unta merah lagi. Unta merah ni maknalah mana zaman Nabi, zaman kita nak maknalah mana. Khaili kata. Satu kenderaan hak mahal sekali lah ni. Ataupun kapal tubel khusus, kapal tubel dua capak. Ada orang kaya. Tok Guama yang mengajar madah balarah. Ya mengajar di Azhar. Tengah hari itu ya tubel dengan ngajar lain. Orang yang ambil dengan kapal tubel. Mana kata tak gila kutu. Nak ayat kata ulama hak hebat sungguh. Kita kena jagalah dia. Kita kena jaga. Ni apa maaf sikit dah. Nak ayat we tahu sikit. Dan kadang kita tak ada bui harga berdoa kepada orang kita. Kalau kita tengok pihak orang benar tak benar, orang hadap di atas jalan yang tak benar, ya hormat pada ulama dia lebih teruk. Dah mana? Kita ni manhaj kita memang kita tak takdis, mana kata kita tak memperdewakan alim ulama kita, tapi sekurang-kurangnya kita ihtiram dia, sekurang-kurangnya kita tadi beri hak kepada hak dia, we kena we jadi molek. Sini kita kena pakat jaga sebab dialah yang nak menarikkan kita kepada jalanan menujukan kepada syurga. Ini tidak syak. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata lebih baik daripada unta merah. Unta merah ni orang harga, benar harga sekali yang ada zaman Nabi. Lalu ulama ya syarah, apa Nabi kata min humrin ni'am? Tak ke unta merah tu ada harga ke zaman Nabi dan sebagainya? Tak gitu ke? Memang akan tetapi benda ni tak kekal. Benda ni tak kekal. Benda yang kekal, apa dia? Apa benda kekal? Hak sekali dengan kita. Allah Ta'ala kata, Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihat. Hak tu, hak kekal dengan kita. Anak, pinak, harta benda, ini adalah hiasan bagi dunia. Tapi hak kekal bagi kita, kebaikan. Hak tu hak belakang daripada manusia berhajat padanya. Sebab tu mau baca masa 20 tahun lepas, Syekh kita pernah sebut. Ada satu kitab, kalau kita orang ngaji ni dah. Orang ngaji ni, patut kita ngaji, patut kita baca buku tu. Buku nama, Al-Insan Zalikal Majhul. Manusia ni hakikat dia, gapo dia? Hak tu jadi. Gapo dia manusia ni? Wapa tubik jadi orang mukmin, tubik jadi kafir, tubik jadi munafik. Tiga. Wapa kena adanya Abu Bakar, wapa kena adanya Abu Jahal, wapa kena adanya Ibnu Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul dan sebagainya. Lima kenapa? Tubik daripada buku tadi itu. Gapo lagi belakang daripada kita? Banyak lagi kita tak tahu hakikat kita manusia. Sebab tu Tuhan kata wa fi anfusikum afala tubsirun tu. Pada diri kamu, kenapa kamu tak perhati tengok dan sebagainya. Kalaulah kita tadi itu mentarbiahkan diri kita sebagaimana hamba ayat tadi, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan akaknya darajat kita belum daripada kita nak menemui Tuhan pada dalam syurga esok, dalam dunia ni pun tinggi. So lagi sebagai masa kita ada 5 minit insya-Allah. Ia kata, berkatanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di sini ia kata, wa fi hadzal hadis, dan pada ini hadis bayanu fadilatil ilmi wad du'a'i ila al-huda wa sunanis wa sunanil hasanah. Allah. Dan pada ini hadis menyata kelebihan ilmu dan menyata kelebihan pendakwah kepada cahaya dan kepada jalan ni yang diberjalan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Awak apa boleh jaya gitu lalu? Cuba kita kira sini. Apabila manusia tadi itu bangun tubik daripada al-qabr, tubik pada kubur. Apabila tubik daripada kubur, kita menuju kepada mana? Menuju kepada padang mahsyar. Di mahsyar itu ada apa? Ada mula-mula kita jumpa, yakni qala haut. Mula-mula kita jumpa. Nak boleh makan, nak boleh minum, tak boleh minum, terhenti di atas kita itu beramal molek kedak dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa kita hidup dunia. Mula-mula sekali. Benar ni sungguh tak sungguh? Nabi kita Muhammad royak sungguh lah. Tak sungguh kat mana lagi? Mana dalil akli kata Nabi Muhammad tu royak tu sungguh? Nabi Muhammad tak biasa bah walaupun sekali. Semua Nabi royak, Nabi Muhammad royak. Dunia ni tak ada pia boleh kuasa nak bakit bahong dusta kata Nabi Muhammad kecek salah. Pahak akhirat tak betul kok. Pada situ ada dah. Mula-mula duduk situ. Hak bimbang sekali kita jalan molek ni hak ni nah. Cari ilmu biar ke hak sunnah, tete hak sungguh-sungguh. Cari molek. Takut malaikat kata hak malaikat sekak buat ni tak lihat. Sekak. Nabi kata haula'i ummati. Malaikat waktu tu umat aku. Mutahamil lagu mana ya Rasulullah kata mereka itu umat aku min atharil wudu' daripada kesai-kesai kita ambil air sembahyang. Nabi cek kata umat dia. Tapi malaikat sekak tak boleh masuk dia qala haut tak boleh masuk. Tak boleh. Awak apa tak boleh masuk? Haula'i ghayyaru wa baddalu ba'dak. Mereka ini adalah orang ubah ajaranmu. Orang yang pandai-pandai adalah ajaranmu. Orang yang melanggarkan garis sehamu garis. Nabi tukar muka. Apabila tukar muka, Nabi kata, suhkan liman baddalu wa ghayyaru. Jauh puak ni, tak sahui minum. Tak dahaga kita. Sebab tu dalam dunia kita kenyang. Dalam dunia kita boleh makan, boleh minum. Tapi ajaran kita cara mikir, cara minum kita, menyalahi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat kata hari itu. Lepas daripada kita boleh minum, Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahliha, Allahumma amin. Lepas pada tu nak naik timbang titik naik mizan. Naik mizan. Wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Hari tu Tuhan tak neraca timbangnya adil molek. Kalulah berat neraca amalan kebaikan, nasib kita termasuk daripada golongan orang berjaya. Kalau tak kita hak rugi, maka kita akan masuk di dalam keseksaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan baginya. Tu janji ya. Lepas tu nak masuk, tu sirat tu. Mari sirat. Kita nak jalan di atas sirat berhajat pada hidayah. Allah di sini gaklah. Ni sirat jemerah. Wa in minkum illa wariduha. Setiap orang kena lalu belakang di atas tu. Nabi duduk jemerah sini, kita nak lalu duduk sini. Tiap-tiap kali orang nak lalu atas amalan kebaikan dia. Ada orang lalu sekelip mata, ada orang lalu pesing seumpama derah, berjalan ni hak derah dan sebagainya. Ada pesing mengakak. Apabila naik di atas tu, Nabi duduk sini, ya Rabbi salim. So selamat. Mari orang yang tak kenal Islam ataupun munafiqin ataupun orang yang tak duduk di atas pantai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dunia nak kepada cahaya tergelap gitu. Tak ada cahaya. Terang tengok. Cuba tengok. Katuk pelita, lepas tu jalan tubiknya sepak. Lalah mana pun, walaupun buka mata luah mana pun. Dia kata, hei, tunggulah kata. Tunggu. Kita, orang Islam kan dok saing orang sunnah, saing dengan orang Islam, apa Islam? Puak ni ada cahaya. Kita tunggulah kita nak kira ni. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Klik semula. Dia ambil cahaya sana. Cahaya sana di dunia ni.
Maka kita nak ambil lagu mana dunianya? Tak ada dah dunia hari tu, tak ada dah. Habis. Alai masuk mukaddimah akhirat dah tak ada dah. Masa kita duduk sini saja, hak kita nak dapatnya apa nama? Dapatnya kelebihan, dapatnya cahaya. Sebab itu lebihnya orang yang mengajak diri dia duduk di atas ini ajaran dan mengajaknya manusia kepada ini ajaran lebih. Maka kita berasalah mana apa setelah daripada kita dengar hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengar ayat Quran, dengar sejarah Nabi, dengar apa yang dihuraikan oleh warasatul anbiya, kita berasa nak calon dak diri kita masuk dalam ni. Sebab itulah kalau kita niat masuk diri kita dalam ini ajaran, malam ni penuh banci kita tu hawi penuh, kata ini adalah pendakwah. Patut apabila kita buat pula kerja, Allah Subhanahu wa taala ganda pula qadar mana serah ke dia. Dapat pula ganjaran. Itulah Islam. Itulah iman. Itulah ihsan. Akhir sekali ada 3 perkara menujukan kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan kesejahteraan di hari akhirat nanti. Itulah ajaran Islam. Masa kita duduk ni masa fitnah banyak, maka mudah-mudahan perkara yang kita boleh dengar daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara dia nak semangatkan kepada kita, mudah-mudahan perkara itu minta Tuhan bukakan basirah kita, akal fikiran kita dan menetapkan akan ini ilmu di dalam hati kita supaya kita boleh kerja di atas basirah, boleh kerja di atas ilmu pengetahuan yang dapat daripada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.